Baiklah, kita lihat pada pengaruh Arab dalam kebudayaan Melayu dari aspek sosiobudaya. Okey. Sosiobudaya merupakan salah satu pengaruh yang paling ketara dalam kebudayaan Islam. Sebagai rakyat Malaysia, kita sudah pun terdedah dengan pengaruh Arab ini yang sering dilihat semasa menghadiri majlis dan melihat cara kehidupan serta tingkah laku masyarakat Melayu. Okey. Kesenian dari pengaruh Arab biasanya berkaitan dengan ukiran-ukiran yang dilihat sama ada dalam penulisan atau bangunan seperti masjid. Bagi tulisan, kesenian yang boleh dilihat ialah kaligrafi yang biasanya dikenali sebagai tulisan khat. Pada bangunan pula, keseniannya boleh dilihat pada bangunan masjid, makam dan batu nisan yang kebanyakannya seakan-akan sama dari segi ukiran. Seterusnya, dari segi adat istiadat pula, ia memang sering dikaitkan dengan perkahwinan dan kematian. Bagi perkahwinan, dalam agama Islam ianya wajib untuk menghalalkan hubungan antara lelaki dan perempuan. Dalam agama Islam Malaysia, nikah akan disahkan sekiranya ada 5 rukun yang mengesahkan iaitu lafaz, wali, pengantin lelaki, pengantin wanita dan 2 orang saksi. Setiap rukun ini mempunyai syarat tentu agar perkahwinan dapat dijalankan dengan sempurna. Dalam kematian pula, upacara atau perkara yang harus dijalankan sebelum penggebumian ialah memandikan mayat namun terkecuali sekiranya mempunyai keadaan khusus seperti perang Uhud, mayat dibalut dalam kain kafan, solat jenazah, penggebumian mayat di kubur dan berkabung. Okey. Seterusnya, dari segi bahasa dan sastra, melalui pengaruh Arab dalam kebudayaan Islam, kita sering didendangkan dengan seni syair dan pidato. Selain itu, pembenaran kata yang meluas juga menjadi salah satu budaya seperti abi iaitu abah, kursiun iaitu kerusi, syukran iaitu syukur dan lain-lain lagi. Bagi cara hidup pula, masyarakat Melayu terkenal dengan kemesraan mereka yang tetap hidup bersepadu walaupun tinggal di kawasan berbilang kaum. Lebih-lebih lagi, negara Malaysia yang terdiri daripada pelbagai bangsa menjadikan kesepaduan itu tetap utuh tanpa mengira latar belakang. Tambahan juga penerapan nilai-nilai Islam seperti amanah, baik hati, tolong-menolong dan lain-lain menjadi salah satu masyarakat Melayu menjadi masyarakat yang dipandang tinggi oleh kaum lain. Seterusnya ialah pada bidang politik pula. Baiklah, antara pengaruh Arab yang telah diterapkan dalam budaya Melayu ialah antaranya wujudnya Jabatan Agama Islam dan Syariah, iaitu institusi Islam ini didirikan bagi membantu mengukuhkan sistem pentadbiran berasaskan Islam. Islam kan merupakan agama rasmi di Malaysia, jadinya dengan adanya Jabatan Agama Islam dan Syariah ni, urusan agama tu akan menjadi lebih mudah. Seterusnya, jawatan seperti kadi, imam dan sebagainya diwujudkan bagi melaksanakan peraturan-peraturan yang ditetapkan. Maksudnya imam seperti mana yang kita tahu, setiap masjid mempunyai imam yang tersendiri. Jadinya dengan adanya imam ni, segala urusan di masjid seperti solat jemaah, hari raya korban dan sebagainya akan dijalankan dengan baik. Seterusnya ialah gelaran raja bertukar kepada sultan dan disamakan dengan khalifah. Maksudnya Malaysia kan merupakan negara yang menggunakan sistem beraja, jadinya gelaran raja tu ditukarkan kepada sultan yang mana sama dengan khalifah
yang berfungsi sebagai ketua negara pada zaman dahulu. Seterusnya, kekuasaan rakyat dalam menentukan penubuhan sistem beraja, yang mana Malaysia mengamalkan sistem demokrasi, iaitu rakyat yang memilih pemimpin, iaitu sama dengan zaman dahulu ketika Saidina Ali dahulu, semua tu Khulafat Rashidin. Okay, seterusnya konsep Dewa Raja bertukar kepada konsep Sultan, iaitu bukan lagi kita patuh mutlak seperti konsep Dewa Raja dahulu, dan sekarang ditukarkan kepada konsep Sultan. Seterusnya pula kita teruskan kepada perundangan, iaitu sistem perundangan yang berubah. Contohnya, Melaka mempunyai hukum kanun Melaka yang meliputi tanah, sungai, dusun dan setiap tanah jajahan takluk Melaka. Undang-Undang Laut Melaka meliputi perusahaan perkapalan, perdagangan di laut dan di darat dan kegiatan yang berkaitan dengannya. Kedua-dua kumpulan undang-undang ini adalah berdasarkan kepada hukum syariah dan juga hukum adat yang telah wujud sejak dahulu lagi. Okay, tradisi pemerintahan berdasarkan perundangan Islam dilanjutkan dalam pemerintahan Malaysia hari ini. Perlembagaan Malaysia menjadikan urusan Islam sebagai urusan negeri. Bidang kuasa tersebut sangat terbatas dan dinyatakan secara terperinci satu persatu. Okay, itu sahaja bagi bidang politik. Okey, baik, seterusnya kita masuk pula kepada pengaruh Arab dalam kebudayaan Melayu, iaitu dari segi ekonomi. Okey, pengaruh Arab dalam ekonomi Melayu ni, pertama sekali kita dapat tengok dari segi amalan riba. Okey, kalau kita tengok dulu ni, zaman sebelum datangnya Islam, amalan riba sangat berleluasa dalam kalangan masyarakat Melayu, terutamanya dalam proses perdagangan lah. Amalan riba ni sangat orang kata tidak dapat dipisahkan. Okey, jadi apa amalan riba ni? Amalan riba ni adalah apabila seorang tu meningkatkan jumlah bayaran kepada para pembeli. Jadi amalan riba ini dikira sebagai amalan penindasan dan penipuan, dan ianya telah dilarang apabila datangnya pengaruh Arab. Okey, dan Islam, apabila sebut pengaruh Arab ni, pengaruh Islam itu sendirilah. Islam memerintahkan umatnya supaya membayar zakat, menggalakkan sedekah, wakaf dan sebagainya. Jadi di sini sedekah amat penting bagi dalam masyarakat Melayu kini. Okey. Dan peraturan timbang dan sukat, iaitu sistem tahil dan kati, iaitu emas, perak, bahan, wangian dan batu permata, juga antara pengaruh Arab. Okey, dan pada masa ini juga wujudnya mata wang timah, mata wang Johor, mata wang Mas Kijang. Okey, dan pengaruh Arab ni juga mengenakan cukai terhadap barangan tertentu dan pedagang yang ingin berniaga. Jadi dia akan kenakan cukai dulu. Okey, seterusnya pengaruh Arab ni juga telah membentuk Baitul Mal sebagai badan yang menguruskan kewangan negara. Kita tahu Baitul Mal ni adalah satu institusi yang akan menguruskan sistem percukaian, akan kiralah dari segi percukaian tu. Okey, dan orang Islam digalakkan menceburkan diri dalam bidang perniagaan yang dibenarkan dalam Islam sahaja. Okey, kita tahu kalau masyarakat Islam ni kita tak boleh melibatkan diri dalam perniagaan yang haram. Maksudnya perniagaan yang ada unsur-unsur yang haram, misalnya jual arak, jual yang ada unsur khinzir, jualan yang ada unsur penipuan, segala yang membawa kepada keburukan itu dilarang sama sekali dalam Islam. Jadi pengaruh Arab ni hanya menggalakkan perniagaan yang dibenarkan dalam Islam sahaja, iaitu yang halal. Okey, kemudian Islam menggalakkan umatnya hidup saling bantu-bantu bagi mengelakkan kemelaratan hidup. Bila ada sifat saling bantu-bantu, maka ekonomi kita akan stabil lah. Okey, jadi kemudian adanya sistem bata dan mata wang dengan tulisan Jawi yang semakin berkembang. Okey, dulu masyarakat Melayu gunakan sistem bata dalam berjual beli. Tapi sistem bata ni bukan berjual beli, tapi dia menukar-nukar barang. Okey, kemudian
wujudnya pengaruh Arab, adanya sistem mata wang dan sistem tulisan Jawi pun secara tak langsung berkembang. Okey, jadi itu sahaja untuk pengaruh Arab dalam ekonomi Melayu.